aktiviti yang telah dijalankan bersama dengan pelajar tingkatan 6 ini. Antaranya adalah Brain Gym, Guess the Emoji, Introduce Yourself dan Teka Silang Kata Kerjaya. Kami memulakan program dengan aktiviti ringkas seperti aktiviti Brain Gym dan Guess the Emoji. Brain Gym atau senaman otak merupakan satu rangkaian aktiviti pergerakan anggota badan yang dipercayai dapat merangsangkan pemikiran secara menyeluruh, membina sikap positif, meningkatkan kecergasan dari aspek jasmani, rohani, mental dan intelek. Seterusnya, aktiviti yang kedua adalah aktiviti Guess the Emoji. Guess the Emoji adalah aktiviti yang melibatkan pemikiran di mana pelajar perlu meneka nama dua abjad yang dipaparkan di skrin dan mencantumkannya menjadi sebuah perkataan. The ice breaking ataupun introduce yourself, di mana pelajar perlu memperkenalkan diri dengan nada bunyi yang berbeza seperti biasa. Antaranya adalah seperti nada pembaca berita, DJ radio, pantun, pengulas bola sepak, menyanyi ataupun penyanyi rap. Dan aktiviti yang terakhir sekali adalah aktiviti teka silang kata kerjaya. Pelajar diminta untuk memetik ataupun memilih 10 nama-nama pekerjaan yang dapat dilihat di dalam kotak teka silang kata kerjaya dengan peruntukan masa selama 2 minit sahaja. Seterusnya adalah berkaitan latar belakang individu berdasarkan model respectful. Pertama adalah religious spiritual identity. Responden yang pertama berpendapat agama Islam adalah satu agama yang berbeza dengan agama yang lain. Perkara yang mendorong responden untuk menjaga agamanya adalah dia sangat menghargai pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang bersusah payah untuk menegakkan agama Islam. Agama juga mempengaruhi perbuatan responden untuk melaksanakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Umi Aida Musa akan menerangkan mengenai model respectful berdasarkan responden yang kedua. Baiklah, bagi responden yang kedua, dari aspek religion, klien mengikuti agama Islam dan mengamalkan ajaran rukun Islam dan juga rukun iman lah. Bagi segi perwatakan klien pula, klien telah mengamalkan konsep akidah dan juga akhlak bagi membentuk perwatakan klien sebagai seorang muslimah yang baik. Kedua adalah economic class background. Ayah responden seorang penoreh getah, manakala ibu responden seorang suri rumah. Responden mempunyai 7 orang adik-beradik, iaitu 4 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Responden juga turut menyatakan bahawa pendapatan ahli keluarganya hanya sebanyak 1,000 hingga 1,100, tetapi bergantung kepada cuaca. Seterusnya, aspek ekonomik kelas background pula, klien ni keluarganya berpendapatan sederhana sahaja, di mana 2,500 hingga 3,000 ringgit sebulan sahaja. Kemudian ibu bapanya menanggung 4 orang adik-beradik, di mana seorang lelaki dan 3 orang lagi perempuan yang masih lagi bersekolah. Yang ketiga adalah sexual identity. Responden melihat dirinya sebagai seorang yang berdikari. Selain itu, responden juga seorang yang bersifat terbuka walaupun dengan berlainan jantina. Responden sangat menekankan tahap batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dan akhir sekali, responden juga menyatakan dia tidak mempunyai teman istimewa, hanya sekadar kawan rapat. Dari aspek sexual identity, klien memandang dirinya sebagai seorang wanita yang berdikari, di mana contoh dia boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak dan aktiviti yang memerlukan stamina yang tinggi. Seterusnya, klien ni tak ada masalah kalau nak berkomunikasi dengan individu berlawanan jantina, tapi agak segan sekiranya dia berada dalam lingkungan lelaki terlalu ramai. Kalau dia seorang perempuan, dia segan lah. Dan klien kini mengenali seorang lelaki yang agak rapat, tapi hubungan mereka tak adalah jauh mana, hanya sebagai kawan rapat yang untuk berborak dan juga meluangkan masalah, share masalah sahaja. Keempat adalah psychological maturity. Responden menyatakan bahawa dia pernah menghadapi kesukaran pada semester pertama kerana terpaksa belajar secara atas talian
sehingga menyebabkan responden tidak dapat menguasai silibus pembelajaran dengan baik. Oleh itu, responden mengambil keputusan untuk memfokuskan kepada analisis tajuk peperiksaan dan meminta bantuan rakan-rakan yang lain sekiranya terdapat topik yang tidak dapat difahami. Untuk aspek psychological maturity pula, klien dia akan mengenalikan masalahnya dengan bertenang dahulu dan cuba memikirkan solusi-solusi yang boleh selesaikan masalah tersebut. Dan kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, klien ni dah macam dah tahu dah kalau masalah macam ni nak settlekan, masalah macam ni settlekan. So kiranya makin besar, makin dia boleh mengatasilah masalah-masalah yang akan dihadapi. Seterusnya, yang kelima adalah ethnic, cultural, racial identity. Responden mengatakan bahawa tradisi yang diamalkan di dalam keluarganya adalah semua ahli keluarganya diwajibkan untuk pulang raya ke rumahnya walaupun abang dan kakaknya sudah mempunyai ahli keluarga sendiri. Selain itu, responden juga mengatakan bahawa keluarganya masih mengamalkan amalan bertukar-tukar juadah bersama jiran tetangga. Seterusnya, aspek ethnic or racial identity. Amalan keluarga yang diamalkan oleh klien ialah merapatkan ataupun menjaga hubungan silaturahmi antara keluarga yang jauh ataupun dekat. So ini berbezalah. Kadang-kadang ada orang tu yang sekeluarga dekat je rapat, yang jauh tak, tapi klien tak. Dia keluarga jauh pun still rapat. Untuk dengan kawan-kawan pula, dia akan mengelakkan perselisihan faham lah. Contohnya kalau ada berlaku sikit perselisihan faham ke, dia akan terus minta maaf dahulu dan terus ajak berbincang dengan individu tersebut. So amalan ni dia pengaruhi klien untuk tambahkan circle lagi dalam hubungan keluarga dan juga persahabatan. Yang keenam adalah Chronological Development Challenge, yang mana cabaran yang dihadapi adalah pada permulaan semester, di mana responden terpaksa berulang-alik dari rumah ke sekolah. Kemudian cabaran yang lain yang dihadapi adalah sewaktu kelas online, yang menyebabkan beliau tidak dapat memberikan komitmen yang baik, tetapi masalah yang dihadapi tidak mematahkan semangat responden untuk lebih berusaha. Seterusnya, bagi chronological or developmental challenges, klien dia menghadapi cabaran dari segi perhubungan dengan lelaki, di mana benda ini telah jadi masa klien darjah 6. Dia ada cinta monyet lah masa tu, dan benda ni mempengaruhi dia punya prestasi akademik. Jadi sehingga sekarang klien cuba untuk mengelak ada hubungan dengan mana-mana lelaki semasa belajar sebab tak nak perkara yang sama berulang kembali. Yang ketujuh adalah Trauma and Adhesion to One's Well-being, yang mana responden menyatakan bahawa dia mempunyai trauma terhadap ejekan daripada rakan-rakannya di sekolah. Hal ini kerana perwatakan responden adalah seorang lelaki yang lembut yang menjadi bahan jerangka dan ejekan daripada rakan-rakannya yang lain. Namun lama-kelamaan perkara tersebut sudah menjadi kebiasaan dan trauma yang ada dalam diri responden semakin berkurang. Seterusnya, bagi aspek trauma, trauma ni dia terjadi pada beberapa tahun yang lalu, di mana klien menunggang motosikal dan terjatuh kerana mengelak kelopak air sampah. Walau bagaimanapun, klien tak ada trauma dengan motosikal, namun klien ada trauma dengan keadaan di mana situasi ada kelopak air. Ke-8 adalah Family History and Dynamics, yang mana responden mengatakan bahawa keluarga mereka akan berkumpul secara beramai-ramai dengan ahli keluarga yang lain dan akan berhubung dengan keluarga yang jauh dengan membuat panggilan video untuk mengeratkan lagi hubungan tersebut. Dari segi pandangan keluarga responden terhadap dirinya, mereka melihat responden seorang yang mempunyai masa depan yang sangat cerah. Bagi aspek family background and history, bapanya berumur 45 tahun dan ibunya berumur 44 tahun. Kini masih lagi menguruskan restoran yang diusahakan sejak klien kecil lagi. Klien memiliki 4 orang adik-beradik, ayahnya sulung, dan ada lagi 2 orang adik perempuan dan seorang adik lelaki. Kesemuanya bersekolah di sekolah agama. Hubungan klien dengan keluarganya amat rapat dan sangat baik, dan klien sangat rapat dengan adiknya yang bawah, iaitu Masyita. Yang ke-9 adalah Unique Physical Characteristic, yang mana responden melihat terhadap dirinya adalah dia merasakan bahawa dirinya seorang yang mudah memahami sesuatu pelajaran dengan mudah. Kemudian, responden juga melihat dirinya mempunyai kelebihan terhadap mengingati sesuatu dalam jangka masa yang lama. Kemudian, responden melambangkan dirinya sebagai sepasang telinga kerana responden suka mendengar masalah rakan-rakannya yang lain.
Ciri-ciri fizikal yang dimiliki klien ialah klien memiliki ketahanan fizikal kepada aktiviti lasak. Seterusnya, klien memandang dirinya sebagai seorang yang mudah mesra dan ramah kepada orang-orang tua. Dan klien juga telah memilih objek beg sebagai lambang kepada dirinya kerana beg akan memberi kemudahan kepada orang sekeliling, tidak hanya kepada tuan beg sahaja. Dan yang terakhir adalah location of residence and language difference, yang mana responden menyatakan bahawa persekitaran tempat tinggalnya sekarang, iaitu di rumah sewa, adalah sangat berbeza dengan di rumah. Hal ini kerana di rumah sewa, jiran-jiran tidak begitu bergaul dan hanya membuat hal masing-masing. Selain itu, terdapat perbezaan komunikasi di persekitarannya di mana rakan-rakan di rumah sewanya terdiri daripada berbeza daerah yang mempunyai logat bahasa tersendiri. Persekitaran di rumah sewa bersama dengan rakan-rakan juga mempengaruhi gaya pembelajaran responden, iaitu belajar secara berkumpulan. Akhir sekali, aspek location of residence. Persekitaran tempat tinggal di rumah sewa sebenarnya amat berimpak kepada klien lah. Sebagai contohnya, klien agak terbeban dengan kos rumah sewa, kos duit minyak, biaya bil dan juga duit perbelanjaan klien dalam menampung hidupnya sebagai seorang pelajar tingkatan 6. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor budaya yang memberi impak kepada nilai, cara hidup, tingkah laku dan kepercayaan kepada pelajar sosioekonomi rendah B40. Pertama sekali adalah dari segi faktor agama, di mana kedua-dua pelajar tersebut beragama Islam dan bersekolah di sekolah aliran agama. Dapat dilihat bahawa kedua-dua pelajar tersebut sangat berpegang teguh kepada agama yang mereka anuti, iaitu agama Islam. Dengan pegangan yang kuat terhadap agama menjadikan mereka seorang pelajar yang cemerlang, sasiah atau peribadi dan seimbang dari segi jasmani, rohani, intelek, emosi dan juga sosial. Faktor kedua adalah dari aspek kelas sosial. Kedua-dua responden tersebut merupakan pelajar daripada sosioekonomi rendah, iaitu B40. Walaupun mereka daripada keluarga yang sederhana, tetapi mereka tetap bersyukur dengan apa yang mereka perolehi sekarang dengan bekerja sambilan bagi menampung duit poket. Namun, faktor kelas sosial ini tidak memberi kesan negatif terhadap pencapaian akademik mereka. Akhir sekali adalah faktor dari aspek jantina. Dapat dilihat bahawa kedua-dua responden ini sangatlah berfikiran terbuka dalam perhubungan yang berlainan jantina, tetapi mestilah menjaga batas dalam pergaulan. Pemikiran mereka sudah matang dan dapat mengetahui baik buruk dalam kehidupan mereka demi kebaikan diri sendiri. Temubuan yang telah dijalankan, perkara ini amat memberi impak kepada diri, budaya dan juga kerjaya saya sebagai bakal kaunselor. Antaranya ialah responden 2 menganggap peranan kaunselor di sekolah hanya menguruskan isu pelajar yang bermasalah seperti stres dan kesihatan mental sahaja. Perkara ini dia harus ambil serius oleh saya dalam saya mempromosikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah dengan lebih efektif lagi. Seterusnya, daripada aspek budaya dan pendidikan, golongan ini tidaklah seperti mana yang digambarkan. Hal ini kerana majoritinya mereka dari pelajar B40 ini banyak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Namun, orang ataupun organisasi yang di sekeliling persekitaran ini haruslah memainkan peranan dalam memberi celik akal kepada mereka untuk terus membangunkan diri mereka dari aspek pendidikan. Kesimpulannya, tugasan temubuan ini amat berimpak kepada saya sebagai seorang bakal kaunselor yang berlatar belakangkan status autonomi rendah B40. Justru itu, saya haruslah mengambil serius akan hal kaunseling pelbagai budaya ini dan memberikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan. Akhir sekali, saya sangat berpuas hati dengan hasil temubuan yang telah dijalankan kerana saya lebih memahami konsep kaunseling pelbagai budaya lebih-lebih lagi daripada golongan yang berstatus ekonomi rendah B40. Berdasarkan temubuan yang dijalankan, saya sedikit tertariklah dengan budaya ataupun tradisi keluarga daripada seorang responden saya, iaitu menurut beliau, budaya atau tradisi yang diamalkan oleh keluarganya adalah menjaga hubungan antara sanak saudara ataupun saudara mara, di mana keluarganya sangat menjaga hubungan dengan saudara mara, termasuklah saudara jauh seperti dua pupu. Saya mengagumi budaya ini kerana amatlah jarang keluarga lain mengenali ataupun mengambil berat tentang saudara jauh.
peranan ibu bapa sangatlah pentinglah untuk mendekatkan dan mengenalkan anak-anak kepada saudara mara agar kita tidak terputus hubungan ataupun tidak mengenali saudara mara walaupun jauh. Saya akui sebenarnya saya juga tidak kuranglah mengenali saudara mara jauh seperti dua pupu, dan perkara ini telah menjadikan pedoman untuk saya agar mengenali saudara mara saya sendiri selepas ini. Berdasarkan pengalaman saya dalam melaksanakan tugasan kedua, KKS 3033 Kaunseling Pelbagai Budaya, saya berasa sangat gembira dan berpuas hati kerana berpeluang untuk melaksanakan program bersama pelajar sosioekonomi rendah B40. Perkongsian setiap slot diberikan kepada mereka dijalankan dengan baik dan pelajar tersebut memperoleh manfaat berkaitan kerjaya. Saya juga dapat mengetahui cara pemikiran mereka, tingkah laku, pegangan agama dalam diri dan keadaan semasa mereka. Dapat dilihat juga mereka sangat bersyukur dengan apa yang mereka miliki dan perolehi walaupun terdapat sedikit kekurangan dalam sektor ekonomi keluarga mereka. Sebagai bakal kaunselor, penerokaan terhadap kepelbagaian budaya ini sangat penting sebagai persediaan untuk saya berkomunikasi dan bekerjasama dengan mereka kelak. Oleh itu, pengetahuan kepelbagaian budaya ini memberi makna dan pengalaman yang bermutu dari segi peningkatan motivasi dan juga persediaan yang rapi sebagai bakal kaunselor. Berdasarkan temubuat yang saya jalankan bersama dengan dua orang pelajar daripada golongan B40, dapat saya simpulkan bahawa budaya dalam kehidupan mereka adalah agak sama. Saya berasa sangat teruja untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan budaya yang diamalkan oleh pelajar B40 dalam menjalani kehidupan mereka seharian. Dapat saya lihat, kedua-dua pelajar ini mempunyai akhlak yang sangat baik. Hal ini kerana semasa temubuat dijalankan, mereka sangat memberi kerjasama yang baik dan secara tidak langsung memudahkan sesi temubuat berjalan dengan lancar. Walaupun mereka berasal daripada golongan B40, mereka masih lagi bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Perkara ini juga memberi kesedaran kepada saya bahawa kita perlu bersyukur dengan apa yang kita miliki tanpa mengeluh. Seterusnya, dapat saya katakan bahawa kedua-dua responden ini sangat menjaga hubungan silaturahim mereka bersama ahli keluarga. Walaupun tinggal dalam jarak yang jauh, mereka masih lagi berhubung dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Bagi mereka, duit tidak dapat membeli kasih sayang dalam keluarga. Kesimpulannya, kita perlu menggalakkan perhubungan dan saling menghormati di dalam kalangan masyarakat dari segi pelbagai budaya, etnik, perkauman, seks, agama dan juga rohani.